Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah FC menentang Respect FC dalam saingan Piala FA, yang mana Sabah berjaya menang 2-0 hasil jaringan daripada Umaring dan juga Nazirun Naim. Pada perlawanan ini saya boleh katakan Respect FC menunjukkan satu corak permainan yang agak menarik apabila mereka mampu untuk memberi saingan kepada pasukan Sabah, terutamanya di first half dan juga di awal second half sebelum dikejutkan oleh gol awal daripada Umaring di second half. Akan tetapi secara overallnya Respect FC memang menunjukkan satu corak permainan yang lawa, dan kita ketahui Respect FC ada player-player yang berpengalaman yang pernah beraksi dalam saingan Liga Super seperti Hafiz Kamal. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Sabah dahulu. Apakah yang saya suka dan juga boleh saya puji tentang pasukan Sabah dari segi in term of tactical dan juga daripada segi player pada perlawanan semalam? Yang pertama yang boleh saya puji adalah gandingan Jackson dan juga Badrul Effendi di bahagian pertahanan, yang mana mereka berdua ni menunjukkan satu corak permainan yang menarik. Tetapi yang paling menarik minat saya adalah peranan Jackson dan juga Badrul dalam build up pasukan Sabah, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh tengok Jackson apabila build up daripada bawah, beliau akan lebih suka untuk pegang bola dan menggerakkan bola sampai ke middle line sebelum melakukan hantaran jauh. Jadi boleh saya katakan Jackson adalah seorang centre back yang mempunyai otak attacking minded, yang selalu berfikiran ofensif untuk membantu bahagian serangan dengan membuat hantaran-hantaran jauh. Tetapi hantaran-hantaran jauh yang dilakukan tidaklah yang sangat berkualiti, tetapi dari segi in term of build up daripada bawah menunjukkan yang Jackson punya attacking minded tu ada dan dia mampu untuk pegang bola sehingga ke middle line. Dan yang partner beliau adalah Badrul, yang mana saya tertarik dengan corak permainan Badrul ni. Sebab apa? Sebab saya nampak kualiti yang ada pada Badrul ni lebih better daripada Jackson dari segi long ball passing, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh tengok hantaran-hantaran jauh yang dilakukan oleh Jackson dan juga Badrul. Jika kita bandingkan hantaran-hantaran jauh yang dilakukan oleh Badrul ini mempunyai kualiti yang lebih baik apabila hantaran-hantaran yang dilakukan untuk mencari winger pasukan Sabah ataupun mencari wingback pasukan Sabah seperti Umaring di kanan, di kiri Irfan Fazai dan sebagainya, menunjukkan yang kualiti hantaran Badrul ni selalunya tepat kepada pemain-pemain attacking pasukan Sabah. Jadi boleh saya katakan kedua-dua pemain di bahagian centre back pasukan Sabah ni dua-dua ada attacking minded punya pemikiran, dan mereka berdua mempunyai kualiti hantaran jauh yang bagus antara kedua-dua player. Tetapi Badrul lebih bagus daripada segi hantaran jauh ke bahagian hadapan. Itu yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah adalah di bahagian tengah, iaitu Stuart Wilking, yang mana pada perlawanan semalam Stuart menunjukkan yang beliau adalah general di bahagian tengah pasukan Sabah, yang mana beliau banyak menggerakkan bahagian tengah dan juga beliau banyak melakukan open gameplay kepada bahagian winger dan sebagainya. Tetapi sayang apabila Stuart masih lagi belum mendapatkan support dan juga bantuan daripada player-player yang berada di bahagian tengah untuk membina gerakan-gerakan yang lebih menarik di bahagian tengah. Dan pada perlawanan semalam pun Sabah lebih memfokuskan untuk menyerang di bahagian wide area ataupun bahagian sayap berbanding untuk build up di bahagian tengah. Jadi itu adalah perkara yang kedua yang saya suka tentang pasukan Sabah. Dan itu sahaja yang boleh saya katakan tentang pasukan Sabah untuk benda yang boleh dipuji. Dan untuk benda yang boleh ataupun perkara yang boleh diperbaiki oleh pasukan Sabah, yang pertama, sekiranya mereka masih lagi ingin bermain dengan corak menyerang seperti 3-4-3 seperti perlawanan semalam ataupun 3-5-2 seperti perlawanan semalam, yang pertama yang perlu mereka lakukan adalah memastikan yang fungsi wingback mereka boleh beraksi dengan sangat baik. Sebab apa? Sebab pada perlawanan semalam 35 minit yang pertama ataupun separuh masa yang pertama, kita boleh nampak yang Sabah ni agak struggle untuk menggunakan hantaran-hantaran jauh dan juga menggunakan
posisi wingback untuk attack pasukan Respect yang bermain bertahan. Boleh saya katakan wingback pasukan Sabah agak lambat untuk panaskan badan dan juga agak lambat untuk settle down pada peluang semalam apabila gerakan-gerakan mereka untuk cuba penetrate bahagian pertahanan pasukan Respect dengan mudahnya berjaya dipatahkan, dan hantaran-hantaran jauh yang dilakukan oleh pasukan Sabah banyak kali diintercept dan mudah dibaca oleh pemain pertahanan dan juga pemain tengah pasukan Respect FC pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang perlu mereka perbaiki. Mereka perlu perbaiki dari segi kualiti hantaran dan juga perlu memastikan yang wingback mereka sentiasa bersedia untuk melakukan penetration run di bahagian pertahanan pasukan Respect FC pada perlawanan semalam. Yang kedua, pasukan Sabah juga perlu memvariasikan corak serangan mereka. Mereka tidak boleh terlalu memfokuskan untuk attack di bahagian wingback ataupun menggunakan winger sahaja. Sebab apa? Sekiranya mereka masih menggunakan perkara tersebut, maka permainan dan juga corak permainan mereka akan mudah dibaca oleh pihak lawan dan senang dipatahkan seperti semalam lah, yang mana mereka cuba bermain dengan long ball, attack di wide area. Dengan mudah Respect FC yang bermain di Liga Amatur masih mudah untuk patahkan serangan-serangan tersebut, sebab banyak kali dah Sabah buat benda yang sama waktu first half sehinggalah masuk second half. Itu yang kedua yang perlu Sabah perbaiki. Yang ketiga, apa yang perlu Sabah perbaiki macam saya cakap in the last video adalah di bahagian tengah pasukan Sabah masih lagi memerlukan seorang attacking minded ataupun attacking player yang kreatif, yang boleh menyambung antara Neto dan juga bahagian wingback pasukan Sabah serta membantu Stuart Wilkie membuat gerakan. Sebab apa? Sebab Stuart adalah pemain nombor 8 yang mana beliau akan bermain sebagai central midfield. Jadi beliau memerlukan seorang pemain nombor 10 iaitu attacking player untuk membantu beliau di bahagian hadapan untuk menyerang pasukan lawan dan boleh membantu Neto di bahagian hadapan dengan buat gerakan-gerakan yang menarik. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Stuart di bahagian nombor 8 beliau dah tak perlu nak risau, sebab beliau di belakang beliau dah ada Pak Tesu yang bermain sebagai defensive midfielder. Jadi sekiranya Sabah di counter, Pak Tesu dah ada belakang beliau tak perlu risau. Tetapi yang perlu beliau risau sekarang adalah bagaimana beliau ingin membantu bahagian serangan sekiranya pemain nombor 10 yang menjadi connector kepada bahagian serangan pasukan Sabah tidak ada yang boleh membantu beliau dalam build up ketika Sabah menyerang. Itu yang perlu Sabah perbaiki yang ketiga. Yang keempat, pasukan Sabah juga perlu perbaiki daripada transition daripada ketika mereka menyerang ke bertahan. Sebab apa? Sebab pada perlawanan semalam kita boleh lihat bagaimana Respect FC dengan mudahnya beberapa kali melakukan counter attack ataupun breakthrough di bahagian wingback pasukan Sabah, yang mana pemain-pemain wingback pasukan Sabah seperti Umareng dan juga Irfan Fazayeh di bahagian kanan dan juga kiri, mereka lambat untuk membentuk back five ketika pasukan Sabah diserang. Jadi apabila mereka lambat, maka pemain-pemain Respect FC banyak menggunakan kawasan wide ataupun kawasan fullback pasukan Sabah ni untuk exploit dan juga penetrate belah tu untuk melakukan counter attack, dan benda tu berjaya menyebabkan pasukan Respect FC beberapa kali melakukan percubaan berbahaya ke arah gawang yang dijaga oleh Damien Lim. Jadi benda tu perlu diperbaikilah. Transition daripada menyerang ke bertahan perlu lebih cepat, wingback perlu lebih recover mereka punya tempat untuk membentuk back five bagi memastikan pertahanan pasukan Sabah sentiasa dijaga dan lebih solid pada perlawanan-perlawanan akan datang. Secara overallnya Sabah semalam memang boleh dikatakan untuk 35 minit yang pertama masih lagi lambat untuk settle down, menggunakan cara yang sama untuk menyerang dan mudah dipatahkan serangan mereka. Tetapi untuk second half, kemasukan Sadil telah memberikan kelainan sikit di bahagian tengah dan Pak Taisu juga boleh bermain dengan sedikit ofensif ke bahagian hadapan, dan kemasukan Nazirul Naim juga membolehkan wingback pasukan Sabah lebih ofensif untuk menjaringkan gol yang kedua. Itu untuk pasukan Sabah. Untuk pasukan Respect FC, apa yang boleh saya puji? Yang pertama, mereka berjaya mengenal pasti kelemahan pasukan Sabah, iaitu dari transition ketika menyerang ke bertahan, dan mereka berjaya melakukan counter attack dan juga exploit di bahagian wide area. Sebab apa? Sebab kawasan tu terlalu kosong dan space yang banyak, dan disebabkan itulah Respect FC ada beberapa percubaan yang berjaya dilakukan, namun Respect FC masih lagi belum berjaya untuk execute percubaan-percubaan
percubaan yang ada. Dari segi execution, dari segi penyudah, mereka masih lagi perlu diperbaiki. Kalau Dogs semalam, mereka boleh menjaringkan mungkin 2 gol dan mengheret kepada perlawanan masa tambahan. Itu yang pertama yang boleh saya puji. Yang kedua adalah barisan pertahanan mereka semalam dalam membentuk double layer untuk menghalang gerakan-gerakan pasukan Sabah juga sangat-sangat bagus. Mereka compact di bahagian tengah dan di bahagian back four pun compact. Mereka tutup ruang. Mereka dari segi marking 1-on-1 pun bagus. Kadang-kadang mereka marking 3-on-1 dan sebagainya. Itu adalah satu corak bertahan yang bagus lah daripada Respect FC. Dan dalam masa yang sama mereka juga tidak takut untuk menyerang pasukan Sabah, walaupun pasukan Sabah ada beberapa player yang boleh dikatakan lebih berpengalaman daripada mereka. Jadi untuk Respect FC, tahniahlah sebab mampu bagi saingan yang hebat. Saya pun tak menjangkakan yang anda boleh bermain dengan begitu baik pada perlawanan semalam. Jadi secara overall, pasukan Sabah semalam mereka berjaya untuk memanfaatkan sedikit kesilapan daripada Respect FC untuk menang game tersebut. Jadi tahniah juga untuk Respect FC sebab bagi saingan yang menarik pada perlawanan semalam. Assalamualaikum, itu sahaja ulasan saya.